Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. Cerita Agus. Agus selesai beri keterangan di IPD Kajang. Bekas Ketua Pengarah Jabatan Komunikasi Muhammad Agus selesai memberi keterangan kepada polis dipercayai berkaitan kes gangguan seksual melibatkan dirinya dan seorang kaki tangan jabatan berkenaan. Dia tiba di Ibu Pejabat Polis IPD Kajang setelah selesai memberi keterangan pada 1.17 tengah hari. Muhammad Agus bagaimanapun enggan bertemu dengan media setelah memberi keterangan. Sebaliknya, dia hanya melambai tangan. Pada 30 November, seorang kaki tangan JECOM, Abdul Wahab Abdul Karim, membuat laporan Agus telah mengganggunya secara seksual. Baik. Baik. Now, Agus, dia membawa cerita mengatakan, okey, dia macam ni bagi siapa yang tak mengikuti cerita ni pada awal, so saya ceritakan. Pada ada satu video tersebar berkenaan dengan Agus dan juga Wahab. Agus dan Wahab dikatakan perbualan secara intim dan lucah di antara mereka melalui WhatsApp call dan telah disebarkan oleh Cik Gubat. Untuk makluman, Cik Gubat juga telah menerima surat saman daripada Wahab pada 2 hari lepas, 3 hari lepas, dan juga Mr. H yang disebut di dalam kenyataan Wahab dan juga Prof Agus telah disebut telah diserahkan surat saman menurut pemberita. Okey. Kedua-duanya telah menerima surat saman. So, apa seterusnya kita akan tunggu kemudian. Namun begitu, mereka mengeluarkan, iaitu Agus dan juga Wahab telah mengeluarkan kenyataan bahawa video itu tidak benar. Okey, video itu tidak benar. Video itu telah diubah suai, diubah suai dan sebagainya. Namun, yang itu satu cerita. Persoalan dia, kenapa Wahab tiba-tiba bersetuju untuk nak apa orang kata trap Agus, Prof Agus. Okey, yang pertama sebenarnya ialah peristiwa yang berlaku di Bintulu. Dikatakan, dituduh bahawa Agus telah cuba mencabul Wahab sewaktu lawatan Prof Agus ke Bintulu di sebuah hotel di Bintulu. Ini sewaktu Jepak punya pilihan raya tempoh hari. Now, disebabkan oleh peristiwa itu, Wahab marah. Jadi dia menceritakan kepada seseorang itu menceritakan kepada Mr. H. Mr. H merasakan itu adalah kaedah dan cara untuk menjatuhkan Agus. So, Mr. H telah bersekongkol dengan beberapa orang dan tanpa diketahui oleh Mr. H, salah seorang di dalam tim yang bersekongkol itu adalah tim daripada Perikatan Nasional. Video yang diambil dan dirakam oleh Wahab diubah. Video itulah yang disebarkan oleh apa orang kata Cik Gubat. So, Cik Gubat sekarang ini mendapat saman berkenaan dengan video tersebut. So, sesiapa yang masih menyimpan video itu, kalau anda masih menyimpan, berkemungkinan anda pun boleh disaman oleh Wahab. Ini saya cakap secara terus terang. Secara terus terang berkenaan dengan video tersebut. Kalau masih anda simpan, kalau didapati oleh Wahab, Wahab boleh saman anda. Sebab sekarang ini, kes ini sudah melalui proses mahkamah. Dan berkemungkinan Wahab akan dapat satu injunction, satu perintah henti dalam sehari dua ini untuk memastikan bahawa tidak ada penyebaran dan sesiapa menyebarkan video tersebut boleh disaman oleh Wahab. Okey, ini Wahab bukan cerita Agus. Baik, dalam masa yang sama, sekarang ini setelah membuat kenyataan di Bintulu, maka itu dikira sebagai jenayah. Cubaan mencabul ataupun mencabul di antara lelaki adalah satu jenayah di bawah kesalahan 377 di Kanun Keseksaan dan juga seksyen lain di bawah Kanun Keseksaan. Saya tengok seksyen berapa, tetapi berkenaan perkara yang sama. Dan okey, ada timbul persoalan. Okey, tak ada bukti, tak ada saksi dalam bilik. Macam mana kita nak buktikan? Tuan-tuan, ni saya nak cerita. Ada orang kata, inilah dia geng peliwat. Inilah geng peliwat. Seorang ustaz baru-baru ini, seorang ustaz PAS, dipanggil ustaz budak, dijatuhi hukuman 13 bulan di atas kesalahan yang sama, tuan-tuan. Apa yang Agus hadapi sekarang ini, actually sekarang ini dihadapi oleh ustaz yang sama daripada PAS. Ustaz PAS, apa yang Agus buat, dia buat benda yang sama. Baik, kita baca. Cabul lelaki di hotel, ustaz budak akhirnya ke penjara. Seorang penceramah yang juga penyokong PAS yang digelar Ustaz Budak akhirnya perlu menjalani hukuman penjara 13 bulan atas kesalahan kelucahan melampau dengan mencium pipi dan mencabul seorang ahli perniagaan lelaki pada tahun 2020.
Mahkamah Tinggi Kota Baru hari ini mengekalkan hukuman berkenaan ke atas Samsul Zaman Syukri yang juga pengusaha madrasah di Kelantan atas pertuduhan melakukan kelucahan melampau tersebut. Di mana tuan-tuan? Di sebuah hotel di Kota Baru, di mana? Di Kelantan. Datuk Muhammad Abazafri Muhammad Abbas membuat keputusan setelah menolak rayuan Ustaz Budak yang sebelum ini dijatuhkan hukuman penjara selama tempoh itu di Mahkamah Magistrate Kota Baru 9 Mac. Abazafri dalam pahamannya berkata, pihak mahkamah menolak 7 perkara yang dibangkitkan oleh Samsul yang merupakan perayu. Beliau berkata, perayu mendakwa keterangan mangsa tidak boleh dipercayai. Tetapi, Samsul Zaman tidak mempunyai bukti kukuh untuk menimbulkan keraguan dalam kes pendakwaan. Perayu juga gagal menimbulkan mens rea atau niat jahat dalam kes ini. Tetapi alasan penghakiman Mahkamah Magistrate termasuk nota keterangan menunjukkan ada tindakan dan niat perayu terhadap mangsa. Justru, Mahkamah Tinggi berpendapat hukuman yang ditetapkan adalah tepat dan memadai. Okey. Terdahulu, Ustaz Budak dilaporkan diperintah membela diri oleh Mahkamah Magistrate atas tuduhan melakukan kelucahan melampau dengan mencium pipi dan mencabul seorang ahli perniagaan lelaki di sebuah hotel pada akhir tahun 2020. Okey, tuan-tuan, ini dia. Ustaz Budak nafi join PAN, istiqamah dengan PAS sampai mati. Baik. So, kes yang sama sebenarnya daripada kes Agus ini, daripada kes Ustaz Budak ini, Ustaz Budak daripada PAS ini boleh digunakan oleh pendakwa raya untuk mendakwa Agus, dan berkemungkinan besar dia akan fall under the same category, dan berkemungkinan dia juga akan kena lah, akan kena berkenaan dengan kes ini. Jadi all in all, kita serahkan kepada berkemungkinan kita serahkan kepada evidence, biar mahkamah menentukan bersalah atau tidak. Itu adalah keputusan mahkamah. Kita hanya membacakan apa yang termaktub di dalam media. Baik.